Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Stadium RTM. Pagi ini bersama saya Syairul Islam. Pemain perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao meraih gelaran jelajah dunia kedua buat dirinya selepas menjorai kejohanan Badminton Masters Kuala Lumpur 2023 semalam. Pilihan kedua kejohanan itu mencipta sensasi selepas merakam kemenangan straight set 22-20, 21-13 ke atas wakil Taiwan Li Jiahao dalam pertarungan 43 minit. Pada aksi final di Stadium Titiwangsa, pemain kelahiran Kuala Lumpur itu mengawal permainan set pertama dengan mendahului 11-6 sebelum menoktahkan kemenangan ke atas lawannya yang menghuni ranking ke-37 dunia dengan kelebihan 2 mata. Jiahao cuba bangkit memberikan tentangan pada set kedua, namun beberapa kesilapan di jaring menghukumnya sekaligus mengesahkan kejuaraan menjadi milik juara remaja Asia 2017 itu. Ini merupakan gelaran jelajah dunia kedua Jun Hao selepas Masters Indonesia di Malang Oktober 2021. Sementara itu, Jun Hao mendedikasikan kejayaannya kepada keluarganya dan Persatuan Badminton Malaysia BAM kerana mempercayai dan memberi sokongan penuh terhadap dirinya. I dedicate to BAM that always trust me even though I'm not performing really well, and my family, and I guess all the supporting staff lah within, and my teammates also lah. Because coming out to this tournament, I feel that I want to fight for the title, and everyone is hoping me to get the title in here. So for sure the pressure will be on me, and everything I do, everything I play will be very tense. So just keep on focusing until the last point. Mengiringi kejayaan Jun Hao, beregu campuran profesional negara Chan Teng Sun Chia Yi Si yang mengatasi wakil Thailand Pakapon Kira Ratsaku Pai Thamas Moen Wong dalam perlawanan yang dihirit hingga ke set penentuan. Dalam aksi final beregu campuran itu, Teng Sun Yi Si dipaksa bermandi keringat bagi mencatat kemenangan di set pertama 21-9 namun tewas di set kedua 17-20 sebelum bangkit 21-10 di set ketiga dalam pertarungan 62 minit. Kejayaan gandingan ranking ke-44 dunia itu sekaligus menamatkan penantian selama 6 tahun mereka bergelar juara selepas kali terakhir melakukannya pada tahun 2017 di Terbuka Rusia. Dalam pada itu, hasrat beregu lelaki profesional negara Lau Hang Yi Eng Chiong yang juga pilihan ketiga kejohanan menjorai gelaran pertama mereka dalam saingan siri jelajah dunia berkecai selepas tewas di tangan wakil Taiwan Chen Chengquan, Chen Shengfa 21-23 dan 17-21. Pasukan bola keranjang Negeri Sembilan berjaya mempertahankan kejuaraan pada kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala Agong bagi kategori lelaki dan wanita di Stadium Persatuan Bola Keranjang Malaysia, MABA, malam tadi. Saingan lelaki menyaksikan mereka unggul menjulang piala berkenaan buat kali ke-6 berturut-turut bermula 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2022, manakala kali ke-4 berturut-turut bagi kategori wanita. Pemain hadapan pasukan lelaki Wong Yi Hao yang memenangi anugerah pemain paling bernilai MVP bersyukur apabila pasukannya terus mendominasi kejohanan berprestasi itu dengan menumpaskan Johor 87-73. Yi Hao berkata fokusnya selepas ini kepada Liga Malaysia yang akan bermula pada 16 November ini. Sementara itu, pasukan wanita Negeri Sembilan merangkul gelaran juara apabila mengungguli format round robin dengan melakar 5 kemenangan. Saingan kejohanan terjun terbuka Malaysia 2023, gandingan penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji gagal memiliki tempat pertama dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Saingan yang berlangsung di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil itu menyaksikan gandingan negara itu berusaha menampilkan aksi terbaik namun hanya meraih mata sebanyak 320.67. Bagaimanapun, gandingan negara
negara meraih pingat gangsa pada aksi akhir itu. Manakala gandingan Uzbekistan, Igor Mialin, Vyacheslav memenangi pingat emas dengan pungutan mata 335.94 mata. Sekaligus mengatasi Adityo Restu Putra, Tio Anggoro Priyambodo dari Indonesia yang mendapat 328.62 mata. Dalam acara 10 meter platform seirama campuran pula, wakil negara Nur Alicia Raina, Muhammad Abrar Raj, Jelson Jabilin cemerlang apabila meraih emas pada aksi akhir itu. Gandingan berkenaan pamerkan terjunan kemas dengan meraih mata keseluruhan 266.16 mata. Kejayaan itu muncul selepas berjaya mengatasi wakil Sarawak, Gerard Aiden Harold, Nurul Farisha Afandi yang meraih pingat perak dengan 197.28 mata. Sementara itu, kategori 3 meter papan anjal wanita menepati ramalan apabila penerjun negara Kimberly Bong meraih pingat emas. Atlet berusia 21 tahun itu menampilkan terjunan cemerlang dan kemas pada aksi akhir saingan itu. Atlet kelahiran Sarawak itu berjaya meraih gelaran juara selepas memungut mata sebanyak 269.40 mata. Dalam pada itu, bagi penerjun wanita negara, Kimberly Bong tetap positif untuk membuat penampilan sulung pada edisi 2028 di Los Angeles meskipun impian untuk beraksi di Sukan Olimpik Paris 2024 tidak kesampaian. It's not really a problem because I have a long way to go. Since senior pun, I don't think they akan stay as long as possible sebab, their age and stuff. And me as a junior, I think I need to step out lah. I need to be ready untuk next Olympic dah. Kalau dah habis, we never know what senior is going to do. So I'm just going to be ready for the next Olympic. Piala Sultan Nazrin Shah dan Piala Tuanku Zara bakal membuka tirainya hari ini hingga 11 November. Kejohanan hoki dalam Dewan Antarabangsa itu akan berlangsung di Stadium Indra Mulia, Ipoh. Presiden Persatuan Hoki Perak Datuk Muhammad Sayuti Abdul Samad berkata kejohanan itu merupakan sebahagian persiapan pasukan kebangsaan bagi menghadapi saingan Piala Asia yang dijadual Mei depan. There's a new cup under his name, Sultan Nazrin Shah, since there is no cup for Sultan. So he has agreed, and then that's why we held. We're going to have tomorrow. We're going to start tomorrow. In fact, this duration of this tournament was reserved for the Sultan Azlan Shah Cup. Apabila kita bertanding dengan pasukan yang lebih tinggi rankingnya daripada kita, jadi kita amat berharap perlawanan yang kita tempuh nanti mempunyai kualiti dan akan memberi pendedahan yang secukup-cukupnya kepada pemain kita. Skuad hoki remaja kebangsaan perlu memperbaiki segera beberapa kesilapan dan kelemahan yang ada. Hanya berbaki 4 minggu sebelum menghadapi kejohanan Piala Dunia Remaja JWC di Kuala Lumpur bulan depan. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal berkata ia berdasarkan prestasi yang Tigers dalam Piala Sultan Johor 2023 yang dilihat kurang memuaskan. Pastinya sekarang ni kita kena menerapkan semangat dan insyaAllah dalam minggu depan mereka akan masuk dalam camp 3 hari di Kuala Selangor tak silap saya, dan mereka akan diberikan sedikit suntikan lah. I think there's a bit of black in fire in them. We need that. Also we need to perbaiki. Tapi saya tidak begitu orang kata khawatir. Saya rasa insyaAllah mereka akan bangkit. Yang Tigers diyakini bangkit dengan lebih bersemangat memandangkan mereka akan menerima kehadiran pakar pukulan sudut penalti dari Australia, Christopher Ciriello, yang mampu membantu menajamkan lagi pukulan sudut penalti pemain. Saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.